yang memeranjatkan ini. Dan saya merasakan bahawa keprihatinan kerajaan kepada rakyat bertahap yang paling rendah. Dan seharusnya kerajaan memikirkan dahulu tentang kenaikan semua barangan-barangan keperluan rakyat di pasaran hari ini, terutama beras dan makanan-makanan asas yang menjadi keperluan rakyat. Kemudian permintaan rakyat, khususnya kaum pekerja terhadap gaji minimum pun belum dapat ditunaikan oleh pihak kerajaan. Dan sekarang kita terpaksa menanggung satu lagi beban yang amat besar. Ya, saudara penonton, demikian tadi ulasan yang telah dibuat dan komen yang telah diminta oleh pihak berita RTM terhadap Yang Berhormat Cik Salahuddin Ayub, iaitu Ketua Dewan Pengarah PAS. Bagaimana Yang Berhormat, apa sebenarnya Yang Berhormat ingin sampaikan? Kerana kalau kita perhatikan tadi, memang kenyataan Yang Berhormat itu menunjukkan bahawa ini antara yang paling rendah sekali keputusan yang telah dibuat. Bagaimana pandangan Yang Berhormat? Ya, sudah tentu saya ingin mewakili 26 juta rakyat dalam negara kita tentang keputusan mengejut pihak kerajaan untuk menaikkan harga minyak hampir 41%. Dan isunya adalah bagi saya, bagaimanakah kerajaan melayani rakyat? Ya? Adakah rakyat ini seperti pendatang asing yang tidak berhak untuk menikmati subsidi yang sepatutnya mereka terima pada hari ini? Dan saya perlu mengambil pengalaman sewaktu kerajaan menaikkan harga minyak pada tahun 2006 bulan Februari sebanyak 30 sen. Ya. Dan waktu itu kerajaan berjanji mengambil 4 bilion daripada subsidi itu untuk meningkatkan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Jadi adakah itu berlaku pada hari ini? Persoalannya. Ya. Adakah pada hari ini rakyat menikmati satu sistem pengangkutan awam kelas pertama? Bila kerajaan menaikkan minyak 41% minggu lepas, seorang rakyat yang menaiki bas ekspres daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur membayar RM60 untuk satu hala. Daripada Kuala Lumpur ke Alor, ada yang membayar sehingga RM65 untuk satu laluan. Jadi di manakah sistem pengangkutan awam yang dijanjikan? Adakah sistem pengangkutan awam di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini bertambah baik untuk dinikmati oleh rakyat? Dan rakyat bertanya pada hari ini, kemanakah wang 4 bilion itu dibelanjakan? Di sini lahirnya isu yang saya rasakan yang paling penting adalah tentang kredibiliti kerajaan, integriti kerajaan untuk memenuhi janji yang telah diberikan, iaitu pengambilan 4 bilion ini untuk menaik taraf sistem pengangkutan dalam negara kita. Yang Berhormat Menteri selalu membandingkan kita dengan Singapura, ya, menyamakan negeri lain pun, negara lain pun menaikkan harga minyak. Saya rasa dalam aspek ini kita tidak perlu dipandirkan lah hujah bahawa anak orang lain mati, anak kita juga perlu mati. Ya. Di Singapura, walaupun harga minyaknya tinggi, ya, diapungkan mengikut pasaran minyak antarabangsa, minyak dunia, cuba lihat sistem pengangkutan mereka. Cuba lihat betapa efisiennya. Rakyat Singapura tidak perlu berkereta untuk mereka pergi ke tempat-tempat pekerjaan mereka. Dan ini adalah suatu perkara yang seharusnya kita contohi. Dan begitu juga di Hong Kong dan di negara-negara maju yang dikatakan harga minyak mereka juga diapungkan. Rakyat ada alternatif. Tapi hari ini bila kerajaan menaikkan menaikkan harga minyak ini dan membebankan rakyat sehingga 41%, di saat harga beras di pasaran yang dulu ni rakyat makan beras hancur 10% ataupun 15% sebagai contoh, dengan harga RM18 untuk 10 kilo, hari ini mereka terpaksa membayar sehingga RM32.
Ini satu beban berganda yang terpaksa dihadapi oleh rakyat dalam negara kita akibat daripada kenaikan harga minyak ini. Oleh itu, bagi saya, kerajaan mesti lebih bertanggungjawab, lebih kredibel untuk mengatasi masalah ini. Kerajaan mesti ada satu master plan. Kerajaan mesti ada satu blueprint, dan bukannya kita menyelesaikan masalah kenaikan harga minyak di pasaran sebagai satu hujah dan kita mengambil pendekatan ad hoc untuk mengatasi masalah ini, dan kita lemparkan beban itu kepada rakyat dan rakyat menjadi mangsa kepada keadaan yang seperti itu. Jadi saya rasa itu senario pertama yang ingin saya lontarkan pada malam ini. Datuk, mungkin boleh jawab, Datuk. Saya biasa mendengar hujah yang disampaikan ini kerana saya rasa pertamanya kalau dikatakan bahawa kenaikan ini memeranjatkan, sebenarnya sepatutnya kita lagi patut memeranjatkan, diperanjatkan oleh kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Umpamanya pada hari Rabu yang ketika mana diumumkan keputusan untuk menaikkan harga minyak. 5 hari kemudian pada ketika hari Rabu, harga di pasaran dunia sebanyak RM3. 5 hari kemudian ia melonjak kepada RM3.45. Pada hari ini, setelah minyak mentah di dunia meningkat kepada memecah paras $140, saya jangka bahawa pada hari esok harga minyak dah sampai mungkin lebih daripada RM3.60. Oleh itu kita harus menyedari bahawa kita berada dalam satu keadaan yang agak luar biasa. Seperti mana Yang Berhormat Saudara Salaluddin menyatakan bahawa kalau dalam